guys, bersama saya lagi dalam Oranopa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Berita terkini dan berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua. Ini dia tita daripada Yang di-Pertuan Agong untuk rakyat. Dan satu lagi apa yang saya kongsikan adalah bakal sokong DAP. Kenapa suka pusingkan fakta? Itu dia sahabat semua yang kita mau sampaikan kepada sahabat-sahabat semua di luar hari ini. Hari ini Yang di-Pertuan Agong memberikan satu tita yang begitu baik sekali yang ditujukan kepada rakyat, khususnya kepada politikus-politikus di luar sana, kepada geng Sapu Bersih dan juga geng Takut Anwar. Jadi menarik untuk saya kongsikan apakah yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ini. Katanya, jadikan nilai perpaduan sebagai aset utama negara. Wow, terbaik. Mari ikuti selanjutnya. Semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan sebagai alat ataupun aset utama negara demi masa depan. Tita Yang di-Pertuan Agong yang berkenan merasmikan sambutan Minggu Perpaduan 2023 peringkat kebangsaan di Tebingan Kuching di sini hari ini. Katanya 3 aspek paling utama berkaitan perpaduan. Setelah mendengar kata-kata anak muda tadi, saya rasa terpanggil katanya untuk kita menjadikan nilai pentadbir perpaduan sebagai aset negara paling utama demi masa depan negara. Kedua, kita harus mengurangkan perbezaan antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia dan kurangkan jurang perbezaan kaum, agama dan juga bangsa Tita Baginda. Terdahulu Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang dalam ucapannya berkata nilai perpaduan seharusnya menjadi cara hidup dan amalan semua. Ia bukan rekayasa yang hanya indah di atas kertas dan bait lagu saja. Sebaliknya, perpaduan adalah kesegaran dan nyalaan yang menguatkan seluruh rakyat Malaysia berkobar-kobar menjadi anak watan sejati, diri terpuji, katanya. Selari dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan, katanya, Kementerian turut mengambil pendekatan menghasilkan kerangka medani berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian, Unity in Diversity. Di bawah kerangka ini terdapat 3 kluster program, yaitu Semarak Kenegaraan, Semarak Perpaduan dan Komuniti Rahmah, katanya. Oh, terbaik ya, itu antara tita daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan kita percaya seperti mana apa yang dimahukan oleh Kerajaan Perpaduan ini, sahabat semua, untuk kekal aman harmoni dan menjadikan perpaduan itu menjadi aset utama di dalam negara kita. Jadi satu lagi yang saya ingin kongsikan kepada kita adalah berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin. Kononnya dia rasa luar biasa ya apabila pemimpin UMNO mengesahkan ataupun membuat arahan untuk akar umbi mereka, akar umbi UMNO untuk menyokong mana-mana calon daripada Kerajaan Perpaduan. Namun berbeza pula dengan pendapat daripada Muhyiddin, kononnya dia berasa luar biasa kerana UMNO memerintahkan ahli-ahlinya untuk menyokong DAP. Ini menjual nama DAP sekali lagi. Namun yang terbaik hari ini, seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan menegur pemimpin muda, menegur pemimpin veteran politikus seperti Abakau ini. Katanya, Mahiyadin, jangan lupa kamu pernah kempen sokong DAP 100%, katanya Mahiyadin. Tapi hari ini kalau kita lihat dalam gambar ini adalah gambar terkini kalau kita sebeli tunjukkan. Ini dia, nama dalam bajunya itu Muhyiddin, bukan Mahiyadin. Jadi sahabat semua, kalau namanya sendiri pun diganti kepada Muhyiddin dan bukan Mahiyadin, dan dia sendiri tidak yakin dengan namanya, bagaimana kita ini sebagai rakyat yakin dengan individu seperti ini? Alih-alih politikus seperti ini yang namanya sendiri pun merasa malu ya untuk ditulis di atas bajunya itu. Bukan Mahiyadin yang ditulis, tapi nama Muhyiddin yang ditulis, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi, sendiri pun tidak yakin dengan namanya, bagaimana pula rakyat yakin dengan pemimpin seperti ini, sahabat-sahabat semua. Kan, betulkah? Jadi, saya ingin membacakan kenyataan daripada pemimpin muda daripada Pakatan Harapan ini. Berkata, meskipun pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengatakan agak luar biasa apabila ada pemimpin UMNO menyuruh alih-alihnya menyokong DAP, namun ia sebenarnya bukanlah satu yang ganjil bagi dirinya sendiri. Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif DAP, Sheikh Umar Maghrib Ali berkata,
Muhyiddin pernah berkempen mengajak ahli-ahlinya menyokong sesiapa saja di dalam Pakatan Harapan, termasuk DAP yang akan disokong 100% katanya. Kenyataan itu hadir susulan Muhyiddin pada malam semalam menganggap agak janggal bagi ahli UMNO untuk menyokong DAP sambil mendakwa beliau tahu apakah sikap DAP sebenar kepada orang Melayu. Tambahnya lagi, saya merujuk kepada sikap bingung yang dizahirkan oleh Muhyiddin apabila ada pemimpin UMNO minta ahlinya menyokong DAP pada pilihan raya negeri yang akan datang. Ia bukanlah satu yang ganjil, katanya. Bagi dirinya kerana beliau sendiri pernah berkempen agar menyokong DAP dalam satu ucapannya pada bulan Januari 2018. Beliau berkata, prinsip PBBM, siapa bertanding atas Pakatan Harapan, DAP ke amanahkah atau keadilankah, kita sokong 100%. Itulah kenyataannya sahabat semua. Kenyataan daripada Muhyiddin. Anda boleh cari video ini, ucapan beliau pada Januari 2018 sahabat-sahabat semua. Pada ketika itu beliau begitu yakin setelah terbuang dari UMNO, Bersatu dan Pakatan Harapan telah menjalin kerjasama. Hasilnya Pakatan Harapan menang dalam PRU14 katanya dalam satu kenyataan pagi ini. Terdahulu Muhyiddin berkata selama 40 tahun beliau dalam UMNO, ini kali pertama terdengar parti itu mengajak ahli-ahlinya menyokong DAP. Beliau menganggap ia arahan janggal, luar biasa selain bertentangan dengan dasar parti. Sibuk pula dengan parti orang lain. Sedangkan parti sendiri pun tunggang langgang, parti sendiri pun terpalit dengan skandal-skandal penyelewengan, rasuah, salah guna, penggubahan wang haram. Dia pula sibuk dengan parti orang. Inilah pemimpin politikus-politikus yang suka sangat memusingkan fakta sahabat-sahabat semua. Jadi katanya lagi dalam aspek ideologi agak luar biasa kalau pemimpin UMNO suruh sokong DAP sebab kita tahu apakah sikap DAP sebenar pada orang Melayu. Itu kata Muhyiddin menggunakan isu bangsa agama sekali lagi sahabat-sahabat semua. Sementara itu Sheikh Umar yang juga bekas adun Palo berkata walaupun ahli parlimen Pago itu merasa luar biasa, ia bukan penghalang untuk parti-parti dalam kerajaan perpaduan menerokai naratif baru politik rentas parti bagi mengekalkan kestabilan dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Kali ini gabungan 19 parti telah bermuafakat untuk merealisasikan titah yang di Pertuan Agong agar sebuah kerajaan perpaduan dibentuk pada pasca PRU yang ke-15. Justru katanya seruan untuk mengukuhkan kerajaan ini adalah penting bagi memastikan kestabilan politik dan pemulihan ekonomi. Ini termasuklah dalam berdepan PRN yang akan datang, ujarnya lagi. Terbaik kenyataan ini daripada Sheikh Umar sahabat semua yang menyekolahkan dan mengingatkan semula Muhyiddin yang pernah memberikan arahan untuk menyokong 100% calon-calon daripada DAP pada ucapannya pada bulan Januari 2018 sahabat semua. Tapi hari ini beliau pula katanya merasa janggal, pelik, ya, pemimpin UMNO menyeru supaya akar umbi menyokong ahli calon-calon pada PRN khususnya untuk kerajaan perpaduan ini. Jadi sebenarnya tiada yang pelik. Yang peliknya bakau ini yang merasa terdesak, mungkin merasa tertekan dengan bahang kekalahan yang mereka akan alami, khususnya di negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, dan mungkin juga Kedah bakal jatuh ke dalam tangan kerajaan perpaduan. Dan tidak heran, ya, tidak yang mustahil juga untuk kerajaan perpaduan ini akan memberi kejutan besar ya pada PRN ini, khususnya di negeri Kelantan dan juga Terengganu yang kita tahu sebagai kubu kuat ya Parti PAS ya, walaupun mereka mentadbir dengan kegagalan demi kegagalan, tapi tidak mustahil anak-anak muda jika mahukan perubahan, inilah masanya untuk melihat Kelantan dan Terengganu dimajukan di bawah kerajaan perpaduan. Alright, terima kasih. Itu saja apa yang saya ingin sampaikan. Terbaik sekali lagi daripada titah yang di Pertuan Agong supaya menjadikan aset perpaduan itu adalah aset yang utama dalam negara kita untuk mengekalkan kestabilan politik sahabat-sahabat semua. Dan sekali lagi, sekiranya sahabat-sahabat di luar sana mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar GTA. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tiada punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, topok dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Oranye Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.